أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah kita sambung balik pengajian daurah kita pada hari ini pada masalah syurutus sihhatis salah, syarat-syarat pada menyatakan sahnya salat. Baik. Hari ini kita masuk bab sembahyang. Sembahyang daripada sudut ta'rif iaitu ad-du'a bil khair. Ini ta'rif lughah. Adapun ta'rif istilah iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Ini satu ta'rif daripada sebahagian ulama. Ada ulama mentarifkan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim bi syurutil makhsusah. Ada sebahagian ulama mentarifkan dengan ta'rif ini, ada sebahagian ulama mentarifkan dengan ta'rif yang lain. Baik. Solat diwajibkan atas pendapat yang masyhur pada malam 27 Rejab iaitu malam Isra' dan Mi'raj. Atas pendapat yang masyhur. Baik. Kalau dalam kitab kita, dia terus kepada syurutus sihhatis salah, syarat pada menyatakan sahnya salat. Di sana kita kena faham, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Baik. Apa maksud syarat? Syarat ni iaitu ma yalzamu min adamihi adam wa la yalzamu min wujudihi wala yalzamu min wujudihi wujud wala adam li dhatihi. Barang yang lazim daripada ketiadaannya tiada. Contoh, syarat wajib solat iaitu Islam. Maka apabila dia tidak Islam, tidak lazim dia itu untuk solat. Tidak wajib dia untuk solat. Wala yalzamu min wujudihi wujud wala adam. Dan tidak lazim daripada adanya dia untuk adanya solat. Contoh orang tu wajib, syarat wajib solat Islam. Adakah semata-mata Islam dia wajib terus solat? Tidak, kerana ada syarat-syarat lain yang perlu dilengkapkan. Baik. Maka syarat kita kena faham di sana ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib solat, ulama kata yang pertama Islam. Hal ni tak ada dalam kitab lah. Dalam kitab disebut syarat sah je. Kita pergi satu-satu dulu. Syarat wajib solat yang pertama Islam. Orang yang kafir tidak wajib solat. Tapi orang kafir wajib diseksa di hari akhirat kerana tidak solat. Adapun orang Islam dia wajib solat. Orang kafir tak wajib solat. Berbeza dengan orang murtad. Murtad dia tidak wajib solat, tapi apabila dia masuk Islam kembali, wajib dia qada semula solat-solat yang dia tinggal ketika dia murtad. Adapun orang kafir, apabila dia masuk Islam, tidak wajib dia qada solatnya sepanjang kafir dia dulu. Berbeza masalah kafir dengan masalah murtad. Baik, ada orang tanya, mana dalil orang kafir akan diseksa dalam neraka kerana tidak solat? Pertama, kalau kita mengaji dalam usul fiqh, khitab Allah kena kepada semua makhluk.
sama ada Islam ataupun kafir. Dalil dia dalam Quran, Allah Ta'ala sebut benda, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, kami orang tak semayang. Kemudian kita tengok di akhir ayat tu, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imu miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami ni juga orang yang duduk dalam neraka sakar ni jawab, kami juga orang yang ingkar terhadap hari pembalasan. Ingkar terhadap hari pembalasan hukumnya kafir. Sebab itu ulama kata sifat ayat ini, percakapan dialog ini adalah orang kafir yang berada dalam neraka sakar, bukannya dialog orang Islam. Sebab itu ulama kata ini menjadi dalil orang kafir akan diseksa dalam neraka kerana tidak salat. Cuma apa maksud tidak wajib di sini? Tidak wajib kerajaan Islam menekan orang kafir untuk sembahyang. Berbeza dengan orang Islam, wajib kerajaan Islam untuk menekan orang Islam yang tidak sembahyang untuk melaksanakan sembahyang. Baik, selesai syarat pertama. Syarat kedua, mestilah suci. Syarat kedua, mestilah dia ini baligh. Kanak-kanak yang belum baligh tidak diwajibkan solat. Namun apabila dia sudah mumayyiz, yakni 7 tahun, wajib untuk mak ayah dia ataupun penjaga dia mendidik dia untuk salat. Yang kedua, baligh, selesai. Iaitu, tapi kalau tak wajib semayang tapi mumayyiz, sah semayang dia, wajib ke atas penjaga untuk didik dia semayang. Yang kedua, mestilah berakal. Orang gila tidak wajib salat. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang suci daripada haid dan nifas diwajibkan salat. Sekiranya ada haid, ada nifas, tidak wajib dia salat, bahkan hukumnya adalah haram. Baik, ni sebahagian daripada syarat-syarat wajib salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ada satu masalah yang perlu kita perbahaskan, tapi masalah ini ada sedikit sulit, tapi kita perjelaskan kerana dia antara benda yang penting. Masalah apa? Iaitu masalah perempuan suci haid di akhir waktu ataupun datang haid di awal waktu. Faham? Baik, kita pergi satu-satu. Pertama, masalah perempuan asalnya suci. Tiba-tiba datang haid. Dia timbul kalau datang tengah waktu solat ataupun akhir waktu solat, tu tak ada masalah lah, tak perlu diperbahaskan. Ni masalah datang di awal waktu. Contoh, Zuhur pukul 1 pagi, 1 tengah hari. Saja je nak tengok mengatuk ke tak masing-masing ni. Zuhur 1 tengah hari. Dia tengah masak. Maklumlah musim-musim kuarantin ni. Ibu-ibu di dapur kok, Masya Allah, chef profesional belaka. Jadi duduk masak, dengar orang azan. Dia pun kata, tak apa lah, relax dulu. Nak pergi masak ikan dulu. Duduk goreng tu, 1-5 minit masuk tandas. Bila masuk tandas tu, tengok ada darah dah. Ada darah. Baik, sekarang ni, dia tengok ada darah. Asal tak ada darah. Jadi, di antara pukul 1 hingga 1-5 minit tu, dalam tempoh 5 minit tu, dan kedok dia sempurnakan solat 4 rakaat. Jangan kira ambil air mayang apa semua. Dan kedok dia ambil wudu. Dia ambil wudu. Golik-golik nyedang lah 5 minit. Jangan campur, pakai kain telekung, bedok-bedok, eyeshadow. Tu nak tak tepi lah. Ambil daripada takbir sampai ke salam. Dan kedok, golik nyedang. Maka ketika itu, nanti apabila haidnya bersih, dia suci daripada haid, wajib dia qada balik zuhur tu. Selesai satu masalah. Itu haid datang di awal waktu. Selesai satu masalah. Ini masalah kedua pula, haid suci di akhir waktu. Kalau haid suci di awal waktu, selesai. Haid suci di tengah waktu, selesai. Ni di akhir waktu. Contoh, asar pukul 4. Tiba-tiba 3.55. Haid dia berhenti. Haid dia berhenti 3.55. Adakah wajib dia salat di waktu zuhur itu?
nak mandi apa semua, mana dang Ustaz? Baik, ulama kata dan kedak tempoh dia solat 1 rakaat. Ini pendapat jumhur, pendapat sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia kata dan kedak mandi, ambil wuduk dan takbiratul ihram. Ya, ada khilaf lah masalah nak mengukur tu. Ghalibnya dalam tempoh 5 minit itu dan sama ada nak sempurnakan 1 rakaat semayang ataupun mandi berserta dengan mandi hok biasa-biasa ha. Jangan mandi hok siap dengan lotion apa semua tu, jangan kira. Mandi wajib hok sekadar perlu dan juga untuk takbiratul ihram. Ghalibnya dang tak? Dang. Maka ketika itu wajib dia semayang waktu itu. Soalan ketiga, wajib dia salat zuhur tu. Kalau tadi, ya hal tu berubah ikut keadaan seseorang. Contoh, seorang tu macam badan besar, maksudnya pergerakan yang jadi lambat nak mandi tu jadi lama. Baik, isu dah. Yang ketiga, kalau haid dia suci di waktu yang boleh jamak. Contoh masalah mana? Haid dia suci di waktu asar ataupun di waktu isyak. Asar boleh jamak dengan zuhur, isyak boleh jamak dengan maghrib. Maka ketika itu, bila haid dia suci di waktu asar, wajib dia salat asar dan qada zuhur. Kalau haid dia suci di waktu isyak, wajib dia salat isyak dan qada maghrib. Ini pendapat majoriti ulama. Pendapat mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, pendapat mu'tamad dalam mazhab Maliki, pendapat mu'tamad dalam mazhab Hanbali, majoriti ulama dalam mazhab Hanafi. Dan ini pendapat kebanyakan ulama di kalangan para sahabat. Pendapat Abdullah bin Mas'ud, pendapat dan ramai lagi. Abdurrahman bin Auf dan ramai sahabat-sahabat. Sebab apa? Apa illah? Antara sebab dia ulama kata benda, ketika jamak dihukumkan sebagai waktu. Jamak adalah ruksah, dihukumkan sebagai satu waktu, zuhur dan asar, maka ketika ini terlebih aula lagi untuk dihukumkan sebagai satu waktu. Sebab itu perlu qada. Baik, selesai. Maka selagi mana kita ada syarat wajib ni, kok mana-mana pun kena wajib solat pada waktu ni. Melainkan diuzurkan pada 2 masalah. Dia sebenarnya ada panjang lagi tapi kita ringkaskan. Ada 2 masalah diuzurkan. Apa keuzuran daripada solat di waktunya? 2. Pertama, kerana tertidur. Yang kedua, kerana terlupa. Cuma ulama kata berdosa ataupun wajib, dia ada 2 masalah. Diuzurkan masalah tidur dan juga kerana terlupa. Diuzurkan. Baik, timbul isu selain daripada keuzuran ni wajib qada tak salat? Majoriti para ulama kena qada. Baik, adakah wajib segera qada ataupun sunat sahaja segera qada? Ulama kata sekiranya dia tadi tu tidur tidak kejut pada waktunya. Maksud dia bukan memulakan tidur ketika masuk waktu. Contoh zuhur pukul 1:05 minit ia pergi gatal-gatal tidur. Orang bang tu ia kau sedap nak tidur. Hak tu doa. Bila ia kejut, contoh kejut Allah, waktu mana? Pukul apa dah? Katakanlah pukul asar dah. Maka dia wajib segera qada sebab dia ada sedar dalam waktu zuhur ni. Ada pun kalau dok kejut terus. Mana? Tidur pukul 3 pagi, kejut subuh esok pula. Sehari semalam tidur. Ni berlaku jodoh ni. Anda dapat cerita ni mutawatir jugalah. Sehari semalam tidur. Mana hukum? Maka hak tu dikira uzur. Sunat segera qada. Sama masalah terlupa. Kalaulah terlupa tadi kerana buat pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang tidak diiktiraf oleh syarak, maka dia wajib segera qada. Tapi kalaulah dia ni buat benda yang dituntut syarak, terlupa, maka hak tu sunat segera. Contoh tidak dituntut syarak mana? Ni musim-musim kuarantin, mesyuarat tingkat masih berjalan. Petang-petang sidang kali yang ke-25. Kuarantin. Kohogiak mesyuarat tingkat. Duduk bincang sembang, dok teringat asal dok mayang lagi.
garik baru teringat, maka apa hukum? Wajib segera qada kerana dia ngopak. Kerja duk ngopak. Faham? Ni secara ringkas lah orang panggil. Yelah dah. Baik. Masuk kitab kita. Syurutu sihhati salati. Syarat pada menyatakan sah salat. Wa yushtaratu li sihhati salati. Dan syarat pada sahnya salat itu ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhannin. Mengetahui masuknya waktu dengan yakin atau dengan ijtihad ataupun ghalib zan, keberatan zan kita. Dia sebenarnya ijtihad dengan ghalabati zan satu makna sahaja. Sebab mana boleh ijtihad melainkan dengan ada ghalabati zan? Sebab itu dia satu makna. Maksud benda sini, dia nak sebut kepada kita di sini bahawa antara syarat sah salat mestilah mengetahui masuk waktu. Masuk waktu tadi pertama dengan kaedah yakin. Apa maksud yakin? Contoh kita tengok matahari. Seseorang tu tengok matahari. Tergelang matahari, dia pandai ilmu falak, tengok matahari ataupun tengok bayang. Maka di situ dipanggil yakin sebab dia tengok sendiri. Peringkat kedua untuk mengetahui masuk waktu iaitu dengan perkhabaran orang yang siqah. Contohnya azan. Bagi orang yang mengetahui masuk waktu dipanggil peringkat kedua, khabar yang siqah. Yang ketiga dengan cara ijtihad. Ijtihad ni mana? Iaitu dia guna bacaan dia. Dia lama ni dah dia ngapal Quran. Jadi lama ni kalaulah di antara garik dengan isyak tu, dia biasa dah baca 2 juzuk masuk waktu isyak. Jadi ketika mana dia tidak boleh dak dia tengok matahari, dak dia dengar khabar siqah. Contoh kena penjara. Gelak dalam penjara, dak nampak benda. Dia pun duduk, dia pun baca Quran 2 juzuk. Maka sudah dia baca Quran 2 juzuk, dia boleh solat. Faham? Ataupun peringkat 3 untuk mengetahui masuk waktu ni, taklid orang yang boleh ijtihad. Dia tak tahu cara nak ijtihad. Maksud mana? Lama ni dak rajin zikir. Jadi ada orang ni kalau dia zikir 1000 kali pas garik masuk waktu isyak. Hak ni kalau baca 2 juzuk masuk waktu isyak. Dia tak buat belaka. Jadi tak ada kaedah ijtihad belaka. Maka ketika itu dia kena taklid kepada orang yang berijtihad. Faham? Fa in salla ma'a syakki lam tasihha salatuhu. Sekiranya dia salat dalam keadaan syak, maka tidak sah salatnya. Maksud mana? Syak. Masuk lagi. Tak apa, pakai mayang je lah. Maka semayangnya tidak sah. Faham? Baik, satu isu. Isu apa? Bagaimana kalaulah dia salat tadi dengan ijtihad? Ijtihad. Tiba-tiba tengok rupa-rupanya zon dia silap. Dia guna contoh. Zon dia, contoh dia tengok jam. Pakai jam. Jam ni zon. Sah tak? Sah, tak masalah. Tengok jam. Jam ni zon. Dia pun tengok jam. Ingatkan masuk dah. Dia pun semayang. Maka dia semayang tadi dengan berat zon dah lah. Ghalibatul zon. Tiba-tiba jelaslah semayang dia bukan pada waktunya lagi. Jam tu pergi cepat sejam. Orang zuhur pukul 1, semayang pukul 12. Anak buat main jam laju. Maka apa hukum semayang dia? Semayang dia kena ulang balik bila masuk waktu. Sebab kaedah sebut la ibrata bi dhannil bayni khata'u. Tidak diambil iktibar pada zon yang jelas kesilapannya. Jelas. Hak tu sekiranya solatnya belum pada waktu. Tapi kalau lepas pada waktu, guna pula. Contoh, dia tidur. Dia ingatkan zuhur lagi. Dia bangun-bangun, dia ingat zuhur, dia pun semayang lah. Rupa-rupanya sudah asar. Apa hukum semayang dia? Kata ulama, jadi qada. Walaupun dia tak niat qada. Jelas? Ada apa ni? Baik. ويشترط أيضا ma'rifatu qiblah.
Dan disyaratkan juga itu mengetahui kiblat. Syarat sah solat yang keseterusnya iaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat tadi sama ada dia secara yakin ataupun secara zon. Yakin mana? Yakin dia setuh. Dia nampak direct Kaabah. Ataupun dia boleh sentuh Kaabah. Maka yakin. Ataupun zon dengan kompas apa semua. Faham? Ataupun ijtihad. Ijtihad masuk dalam zon juga. Tengok kompas apa semua. Faham? Wajib kita semayang menghadap kiblat. Sekiranya dia semayang tak menghadap kiblat, maka semayangnya tidak sah. Dimaafkan tidak menghadap kiblat pada dua masalah je. Tak wajib kita semayang ni menghadap kiblat dua masalah. Masalah pertama, ketika solat di atas kenderaan. Solat ketika atas kenderaan. Tapi dengan syarat, solat tadi adalah solat sunat. Adapun solat wajib tak boleh buat atas kenderaan, mesti turun buat di tanah. Faham? Sebab itu timbul satu isu, semayang atas kapal terbang. Macam mana hukum? Semayang atas kapal terbang ni, berlaku perbahasan yang panjang di kalangan para ulama. Sebahagian ulama, khulaslah kita tak payah buat perbahasan panjang kita sebab kita nak ringkaskan. Kesimpulan yang dibawa oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf dalam kitab Taqrirat Sadidah, dia kata sekiranya semayang atas kapal terbang tadi mampu menghadap kiblat, rokok, sujud dengan sempurna, melakukan perbuatan solat dengan sempurna, maka berlaku khilaf di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Sama ada wajib ulang balik ataupun tidak. Habib Hasan Al-Kaf dalam kitab Taqrirat Sadidah memilih pendapat tidak perlu diulang. Tapi ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Adapun sekiranya tidak mampu dilakukan dengan sempurna, yakni tidak boleh rokok dengan sempurna, ataupun tidak boleh sujud, ataupun tidak boleh menghadap kiblat sepenuhnya, maka hak ni sepakat kalangan ulama wajib ulang kembali. Jelas. Yang kedua, solat hak tak wajib menghadap kiblat dipanggil solat syiddatul khauf. Sembahyang syiddatul khauf tidak wajib menghadap kiblat. Baik, sambung. Wa yajibu satrul aurah bisatirin tahirin mubahin. Dan wajib apa? Wajib menutup aurat dengan penutup yang suci lagi mubah. Sini sebab apa? Dia sebenarnya mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan pun menutup aurat dengan perkara mubah. Mubah di sini maksud dia yakni perkara yang halal. Itu pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Adapun pendapat Imam Ghazali kata syarat sah solat juga mestilah pakaian tadi pakaian yang halal. Kalau pakaian tadi hasil curi, maka semayangnya tidak sah. Mu'tamad mazhab Syafi'i pakai pakaian curi sah semayang. Sebab apa pengarang kitab kita sebut gak mubah ni? Sebab ia sebut dah awal-awal itu bahawa ini dia ikut kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Mu'tamadnya mubah tidak disyaratkan. Baik. Bila kita sebut menutup aurat, apakah syarat menutup aurat? Kata ulama, syarat menutup aurat yang pertama, mestilah menutup sekalian bahagian-bahagian aurat daripada kelihatan warna aurat. Syarat pertama, mestilah menutup semua bahagian aurat daripada kelihatan warna aurat. Ini syarat pertama. Kalau nampak warna aurat, maka tidak sah. Contoh, dia pakai baju warna putih, tak pakai benda di dalam. Nampaklah warna peha dia, maka sebenarnya tidak sah. Syarat pertama. Syarat kedua, mestilah dia menutup dengan yang panggil jirim, dengan barang, benda yang jirim. Jirim yang mana jirim tak disuci. Kalau jirim tak dinajis, tidak sah. Syarat kedua, menutup dengan jirim yang suci. Yang ketiga, syarat yang ketiga, mestilah menutup daripada sudut pandang sisi dan atas.
Ada pun sudut pandang bawah, hak tu tidak menjadi masalah. Jelas dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, di manakah aurat orang lelaki dalam semayang dan di manakah aurat orang perempuan di dalam semayang? Dia sebenarnya, kalau kita nak pergi dakik, dia ada perbezaan aurat orang puang di hadapan orang puang. Kita pergi satu-satu. Baik, orang lelaki dulu. Aurat orang lelaki di dalam solat. Aurat orang lelaki di dalam solat adalah di antara pusat hingga ke lutut. Orang lelaki sesama lelaki ataupun dengan mahram, iaitu pusat dengan lutut. Orang lelaki, sebab tu tak boleh pakai boxer. Ni duduk asrama pakai boxer. Our gang mereka tak boleh, haram. Aurat antara pusat dengan lutut. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah di hadapan perempuan yang bukan mahram, di sini berlaku khilaf. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah sebab sekalian anggota melainkan tangan ke bawah, pergelangan tangan ke bawah, tekak ke atas dan juga labu betih ke bawah. Ni orang lelaki. Tapi pendapat yang difatwakan ia beza. Al-fiqhu syai' wal fatwa syai'. Fiqh lain, fatwa lain. Yang difatwakan adalah di antara pusat dengan lutut juga. Tak ada masalah lah kita tubik pakai lengan pendek pun maknanya. Cuma antara pusat dengan lutut. Cuma di sana tidak menjaga siqah lah di sebahagian ulama. Faham? Ada pun orang puang di hadapan perempuan lain. Orang puang di hadapan perempuan ataupun di hadapan mahram, aurat di antara pusat dengan lutut. Faham? Adapun di hadapan lelaki ajnabi adalah sekalian badan. Adapun di dalam solat, sekalian badan melainkan pergelangan tangan dengan muka. Adapun di hadapan perempuan yang kafir, sama seperti di hadapan orang yang bukan mahram. Ni secara ringkas-ringkas kita sebut. Jelas dah. Kalau anda sebut laju, tolong tulis baliklah soalan kayak gini. Di akhir kayak gini kita akan jawab soalan-soalan. Kita akan kumpul soalan, kita akan jawab dah. Baik. Sambung. وَيَجِبُ رَفْعُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ. Dan wajib mengangkat segala najis, menghilangkan sekalian najis daripada pakaian, badan dan tempat. Ini ma'ruf. Tidak boleh ada najis-najis pada badan, pakaian dan juga tempat solat. Bila sebut tempat solat, mana tempat solat? Tempat solat iaitu tempat yang bersentuh dengan kita ketika mana kita berdiri, sujud dan duduk. Yakni tempat-tempat yang bersentuh dengan kita ketika kita solat. Hukumnya tidak boleh ada najis. Wa yajibul qadi, dan wajib ke atas orang yang berdiri dan diwajibkan berdiri, an yusalliyal fardha qa'iman, dan wajib atas yang mampu bahawasanya solat ia fardu tadi tu dalam keadaan ia solat fardu dalam keadaan berdiri. Masalah ni kata Syekh Nawawi Jawi dalam kitab Bahjah Wasail. Syekh Nawawi Jawi kata dalam Bahjah Wasail, ini bukan syarat sah solat, tapi ini masuk dalam rukun solat. Ini bukan syarat sah solat, tapi ini adalah rukun solat. Berdiri bagi siapa yang mampu ketika solat fardu, ini adalah rukun, bukan syarat sah. Ni kata Syekh Nawawi Jawi dalam syarah Bahjah Wasail, syarah bagi Risalah Al-Jami'ah. Baik. Kita hurah masalah berdiri. Seseorang yang semayang fardu, wajib dia semayang dalam keadaan berdiri. Sebab apa? Kerana pernah ditanya oleh seorang sahabat, ketika di mana dia sakit buasi, boleh tak dia semayang duduk? Nabi kata, sallu qa'iman, fa illam yastati fa qa'idan. Wajib kamu semayang berdiri. Kalau tak mampu, baru semayang duduk. Ini jadi isyarat, selagi mana mampu kita berdiri, kena semayang berdiri.
Kalau tak mampu berdiri, baru semayang duduk. Kalau tak mampu duduk, maka semayang mengiring di rusuk kanan. Kalau tak mampu dengan rusuk kanan, maka semayang dalam keadaan berbaring, tapi menggerakkan tangan dan kepala. Kalau tak mampu juga, maka solat dengan mata. Tak mampu juga, solat dengan hati. Tak mampu juga, mati yang mudah. Jelas dah? Ini pada masalah semayang fardu. Sebab tu dalam kitab kita disebut ayyusalliyal farda. Semayang fardu. Maka ketika itu keluar semayang sunat. Semayang sunat, walaupun kita mampu berdiri, boleh kita berdiri. Tapi tidak afdal. Dan pahalanya adalah separuh sahaja, berpandukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sana sebenarnya kalau kita baca dalam kitab-kitab mutawalat, dia ada lagi syarat-syarat lain, iaitu mestilah suci daripada hadas kecil, hadas besar. Tapi kita sebut mengetahui kefarduan Islam, mumayyiz, dan mengetahui kaifiatnya. Tapi hak ni secara asas. Sebab ni kita kalau di Yaman ni kita budak-budak ngaji. Jadi kita ni taraf budak-budak lagi, cara budak-budak lah. Yalah deh. Furudus salati, fardu salat. Fardu salat yang mu'tamad di kalangan para ulama, fardu salat ada 3 belah. Fardu salat ada 3 belah. Ada sebahagian ulama membilang dengan 4 belah. Sebab apa 4 belah? Dia pisahkan tamak ninah daripada jadi satu rukun. Sebab tu jadi 4 belah. Kalau kita baca sebahagian kita, antaranya Safinatun Najah jadi 7 belah. Sebab apa 7 belah? Dia pisahkan setiap tamak ninah tadi daripada satu rukun jadi 4 rukun. Jadi 7 belah. Adapun kalau kita baca kitab mutawalat lain, contoh Fathul Qarib, ada banyak lagi lah. Ada yang kata niat keluar, ada kata niat masuk, ada kata khusyuk. Antaranya kita Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali dia tambah syarat wajib, syarat rukun solat juga adalah khusyuk. Kalau kita ambil hak ni adalah mu'tamad, ramai mana orang tak sah mayang. Tapi yang mu'tamad hanya 3 belah. Dalam kitab kita ni, dia tidak sebut 2 rukun. Iaitu rukun pertama qiyam, tadi kita perjelaskan dah sebab dimasukkan dalam syarat sah. Yang kedua dia tak sebut dalam kitab kita ni, iaitu masalah tertib. Jelas dah, dia tak sebut masalah tertib. Baik. Masuk syarat rukun solat yang pertama, iaitu an-niyah. Niat. Niat ni kata para ulama, kita sebut dah masalah niat pada masa kemarin. Niat ni benda qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasad yang berserta dengan buat. Kehendak nak semayang, lintasan berkehendak kepada semayang, tu panggil niat. Adapun kita disusung dalam hati satu-satu dalam diri kita, itu panggil hadisun nafsi. Kita takbir Allah, kita pun sebut dalam hati, sahaja aku solat. Tu percakapan dalam hati. Niat apa maksudnya? Lintasan berkehendak. Macam mana nak melintah? Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, sunat kita lafaz niat sebelum takbir. Supaya apa? Mudah untuk berlaku lintasan. Maka apa yang perlu ada dalam niat solat? Kata para ulama, sekiranya semayang tadi semayang fardu, maka kena ada 3. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arruq, yang ketiga ta'yin. Qasad, aku solat. Ta'arruq iaitu fardu. Ta'yin zuhur ke asar ke maghrib ke isyak ke. Ada pun 4 rakaat tunai kerana Allah, tu sunat belaka. Hak wajibnya 3 ni je. Faham? Yang kedua, sekiranya semayang tadi semayang sunat yang ada sebab ataupun ada waktu. Semayang sunat yang ada sebab. Contohnya, gerhana. Semayang sunat gerhana, ada sebab. Ataupun ada waktu. Contoh semayang duha, ada waktu. Maka ketika itu, ulama' kata, hak kena ada iaitu qasad dan juga ta'yin. Aku solat duha. Aku solat gerhana. Tak perlu ada sunat. Tak perlu sebut ta'aruk tu, tak wajib sebut sunat.
Faham? Yang ketiga, solat sunat yang ketiga sekiranya solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak seperti sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat tawaf, sembahyang sunat kerana nak musafir, sembahyang sunat hajat. Hak ni kata para ulama yang wajib ada hanyalah qasak semata-mata. Ta'arruk sunat, ta'yin pun sunat. Jelas dah. Baik, sambung. Wa takbiratul ihrami ma'an niyah. Rukun yang kedua, takbiratul ihram yang berserta dengan niat. Takbiratul ihram yang berserta dengan niat. Apa dia takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar itu panggil niat, itu panggil takbiratul ihram. Adapun angkat tangan itu sunat. Ya, dalam semayang ni ada 4 tempat yang sunat kita angkat tangan. Mana 4 tempat sunat kita angkat tangan? Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, sunat kita angkat tangan ketika mana kita nak rokok. Yang ketiga, ketika kita bangun daripada rokok. Yang keempat, ketika kita bangun daripada tasyahud awal kita. Ni. Bangun tasyahud awal kita. Bukan tasyahud awal tu imam. Contoh, tu imam rakaat kedua. Ada tasyahud awal. Kita rakaat pertama. Asal kita rakaat pertama tak ada tasyahud awal. Dah tu kita tasyahud kerana iqtidak tu imam. Baik, adakah sunat kita angkat tangan ketika bangun daripada tasyahud? Di situ berlaku khilaf di kalangan ulama. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak sunat. Dia sunat angkat tangan pada takbiratul ihram kita. Faham? Takbiratul ihram kita pada tasyahud awal kita. Jelas. Baik. Macam mana nak angkat tangan? Kita ambil takbiratul ihram pada angkat tangan pada takbiratul ihram. Mana nak angkat tangan? Kata ulama, cara nak angkat, tapak tangan straight, ujung jari ni dengan cuping telinga. Ujung jari atas dengan ujung telinga atas ni. Pergelangan sama dengan bahu. Ni sunat. Baik. Bila kita nak start akad masa takbiratul ihram lah. Di sini ada 3 pendapat. Sebenarnya kalau kita dakik lagi, ada 5 pendapat. Tapi kita ambil 3 je yang ada dalam mazhab Syafi'i. Ada ulama kata start akad pada ketika mana kita start Allah tangan akad, Allahu Akbar, bar tangan duduk sini. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tangan start gerak, bar dok syarat pun berhenti mana-mana. Allahu Akbar, dok syarat pun berhenti mana-mana, bar. Pendapat ketiga, tangan start gerak, bar tangan duduk sini. Allahu Akbar. Ini 3 pendapat di kalangan para ulama. Dan ketiga-tiga ini adalah pendapat Imam Nawawi. Boleh rujuk dalam kitab Majmu', dalam kitab Rawdah dengan syarah Sahih Muslim. 3 kitab semua Imam Nawawi tulis, tapi semua pendapat yang berbeza berlaku dalam masalah ni. Dan disyaratkan ketika dalam takbiratul ihram ni mestilah ada lafaz jalalah dan lafaz akbar. Dan mesti ikut tertib. Tak boleh kita sebut akbarullah, tak sah. Dia mesti ada 2 lafaz ni dan mesti ikut tertib. Dan juga disyaratkan juga ketika mana kita sebut Allahu Akbar, telinga kita boleh dengar sebab dia masuk dalam rukun qauli. Kaedah paling mudah, setiap rukun qauli mesti didengar pada telinga sendiri. Timbul isu dah kalau bising, suasana tengah bising. Mana cerita? Kata ulama, kita kena sebut qada-qada kalaulah suasana diam kita boleh dengar dah. Tak perlu kita tepik. Yalah. Ma'an niyah, mestilah dalam takbir tu ada niat. Yang ni benda, di antara lafaz sampai bar, mesti dalam tu ada niat. Wa qira'atul fatihati bibasmalati wa tashdid. Wa qira'atul fatihati bilbasmalati wa tashdidati al-arba'ah
عشرة وإخراج الضاد من الظاء وليس في الفاتحة ظاء. Baik. Rukun yang keseterusnya iaitu rukun salat yang keseterusnya iaitu membaca Fatihah. Membaca Fatihah termasuk kata pengarang kitab kita bil basmalah. Kenapa? Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian daripada Fatihah. Sebab itu wajib kita baca bismillah dalam salat. Sekiranya tidak dibacakan, maka tidak sah menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dia tidak syarat baca kuat. Baca slow pun tak apa, tapi syaratnya mesti baca. Faham? Kemudian pengarang kitab kita kata wa tashdidatil 14 wa ikhraji dha min adh-dha wa laysa fil fatihati adh-dha. Hak ni sebenarnya pengarang kitab kita dia nak sebut syarat-syarat sah Fatihah. Iaitu mestilah diraikan tasydid yang 14 dan mengeluarkan dha daripada dha, kerana tidak ada dalam Fatihah itu dha. Di sini maksud apa? Pertama, pengarang kitab kita isyarat bahawa syarat sah Fatihah yang pertama mestilah membaca sekalian ayat-ayat Fatihah. Yang kedua, mestilah menjaga sifat, huruf dan juga makhraj dan tasydid yang ada dalam Fatihah. Ini syarat kedua Fatihah. Syarat yang ketiga bagi Fatihah mestilah muwalah. Syarat ketiga bagi Fatihah mesti muwalah. Apa maksud muwalah? Berturut-turut. Selepas baca ayat pertama mesti sambung ayat kedua. Tidak boleh lepas sambung ayat pertama ia pun duduk relax tanpa uzur. Kalau ada uzur tak apa. Contoh ia jenis spok. Dapur ni saja-saja. Duk mikir dia lain, barang dapur cukup lagi kuarantin lama lagi. Maka hak tu dah jadi berapa jarak mualak tadi? Kata ulama seqada-qada satu terik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau betul tu lain masuk uzur. Kalau ada uzur tak apa. Sekiranya putus mualak, maka batal Fatihah. Bukan batal semayang, batal Fatihah. Wajib dia ulang semula Fatihah dia. Nafas biasa ke macam Curi nafas yang biasa. panjang tak kira. Panjang pun masuk kok. Tak apa. Syarat sah Fatihah yang seterusnya mestilah ketiadaan lahan. Lahan jali, kesilapan yang besar yang merubah makna. Yang keseterusnya, yang ke berapa dah? Yang keseterusnya. Yang keseterusnya mestilah dia baca Fatihah dalam keadaan berdiri ketika solat fardu sekiranya dia mampu. Syarat yang terakhir mestilah dia dengar bacaan Fatihahnya sendiri. Kalau suasana bising, maka dia kena baca qada-qada. Kalaulah diam, dia boleh dengar dah. Qada tu je. Tidak wajib dia tepik untuk memperdengarkan juga pada telinga dia ketika mana suasana bising. Jelah. Baik, sambung. Summar ruku'u wa yajibu an yanhaniya bihaisu tanalu rahatahu rukbataihi wa dan rokok dan wajib tunduk sekira-kira sampai dua tapak tangannya pada dua lutut. Dia hak wajibnya tunduk. Tunduk pada mana? Kalaulah dia ulur tapak tangan dia tu sampai lutut. Timbul isu, adakah wajib tapak tangan tak ada lutut? Tak. Tak wajib pun. Dia tunduk, tapak tangan tangannya buat straight. Sah tak? Sah. Ataupun ia silang belakang. Sah tak? Sah. Tapi makruh. Sunatnya yang afdalnya, dia tunduk sampai tulang belakang dia straight. Tapak tangan ada di lutut. Hak tu hak afdal. Tapi hak wajib tunduk tadi sekodo-kodo tapak tangan boleh sapa. Jadi kalau dia tunduk gini sah tak? Faham tak? Wa yatma'innu dan juga wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu, dan wajib tamakninah padanya pada rakaat wajib sehingga diam segala anggotanya.
Ni nak khabar tamak ninah lah. Tamak ninah ni, tamak ninah iaitu diam segala anggota, yakni tenang. Jangan main macam orang Terengganu panggil patut ayam. Suk. Tu tak sah. Kan? Summa li'tidalu, dan juga i'tidal. Apa itu i'tidal? Iaitu kembali qiyam seperti mana qiyam tadi. Jelas. Dia sebenarnya panjang lagi perbahasan, cuma kita ringkaskan perbahasan lah. Kita ringkaskan kerana ni kita ringkas. Jadi tak boleh, kalau tidak jawapan ya, kalau betul-betul nak bahas ni berapa dah ni? 45 minit lah. Kita dah habis lagi rukun. Panjang ni. Summa sujud marratain, dan sujud 2 kali. Sujud 2 kali, syarat sujud mestilah sampai di lahi, di latar. Lahi sampai latar. Tu panggil sujud. Dan sujud tadi dengan 7 anggota. 7 anggota mana? Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 perut jari kaki. Dan mestilah dahinya terbuka. Adapun anggota lain tak syarat terbuka. Dahi mesti terbuka. Adakah sekalian dahi? Tak. Sebahagian dahi. Tangan kaki pun sama kan? Tangan, kaki, perut jari tutup tak apa. Berlapik tak apa. Kan maksudnya tak sejari gitu je. Perut jari tapak tangan ni lah. Tapak tangan dan perut jari tangan. Kena sebut bah. Jari kaki. Jari kaki memada walaupun Dia besar. Tak kira ibu jari tu mana-mana. Tak kira. Tapi hak ni pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, ni pendapat Imam Nawawi. Imam Rafi'i kata hak wajibnya tak dahi je. Hak 6 lain tak wajib. Kalau mazhab Hanafi 8. Mazhab Hanafi wajib juga hidung. Mazhab Syafi'i sunat je hidung. Jelas dah. Dan mestilah dia sujud itu bukan pada benda yang bergerak dengan gerak dia. Contoh, dia sujud atas kain telekung orang puang. Dia pun sujud atas kain telekung dia. Bergerak dengan gerak dia, maka hukum dia tidak sah. Ataupun kain serbang dia panjang, dia sujud atas kain serbang dia, tidak sah. Adapun bergerak dengan gerak orang lain, hak tu sah. Kain serbang kawan sebelah, panjang doa sampai kat tempat sujud itu. Kita pun sujud atas kain serbang ni. Sah tak? Sah. Cuma bangun awal sikit kan. Jangan awak khenak. Duduk tekan lama. Kawan tu bangun musing kepala. Kena faham lah. Panjang lagi tapi kita ringkas. Wajulusu bainas sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud wajib. Wa yatma'innu wujuban fi kulli, dan tamakninah wajib pada sekaliannya. Pada sujud mesti ada tamakninah, pada duduk antara 2 sujud pun mesti ada tamakninah. Wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalika, dan dia melakukan sekalian baki-baki rakaat tu seumpama ni. Sebab setiap rakaat akan ada Fatihah, akan ada qiyam, akan ada rakaat, akan ada sujud, akan ada duduk antara 2 sujud. Wat-tashahhudul awal wa qu'uduhu sunnatun. Adapun duduk tasyahud awal dan membaca tasyahud awal adalah sunat. Sekiranya ditinggalkan, sunat dia sujud sahwi. Kerana di sini ada dipanggil sunat ab'ad. Kita faham sunat ada 2, sunat ab'ad dan sunat hayat. Wat-tashahhudul akhir wa julusu fihi fardun. Adapun duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir itu fardu. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tashahhud wa qabla as-salam fardun. Adapun selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud. Kalau dia selawat sebelum tasyahud, maka dia kena ulang balik selawat lagi. Faham? Sebab syarat selawat mesti selepas tasyahud. Wa julus, dan duduk selepas duduk ketika tasyahud akhir fardun. Wassalatu wassalamu. Dia gini, kena sebut sikit. Dia selawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir itu fardu. Dalam tasyahud awal itu sunat ab'ad. Selawat kepada ahli keluarga Nabi dalam tasyahud awal makruh.
dalam tasyahud akhir sunat ab'ad. Faham? Ke dah jelas? Jelas tak? Ana ulang sekali lagi dah. Kita ulang. Kita ulang sekali lagi. Selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam solat, dalam tasyahud awal, sunat ab'ad. Dalam tasyahud akhir, fardu. Selawat kepada ahli keluarga Nabi, dalam tasyahud awal, makruh. Dalam tasyahud awal, dalam tasyahud akhir, sunat ab'ad. Lah. Wassalamu ala Nabi wassalamu minas salati fardun. Dan salam daripada salat itu fardu. Salam mana? Salam pertama, iaitu ucapan Assalamualaikum. Pusing kepala sunat. Iaitu wa aqallus salami, dan sekurang-kurang salam itu Assalamualaikum. Itu sekurang-kurang salam. Memalingkan kepala, pusing kepala ni sunat ab'ad ke? Sunat hayat. Pusing kepala sunat hayat. Wa Assalamualaikum fardu. Wa rahmatullah itu sunat hayat. Faham? Wa aqallu tasyahudil wajib, dan sekurang-kurang tasyahud hak wajib. Tasyahud hak wajib hak ni. At-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hak ni hak wajib. Hak kita baca lama ni, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Hak tu panggil dia, tu tasyahud yang sempurna. Hebat ulama-ulama kita, masya-Allah. Dia ajar kita daripada kecil hak sempurna dulu sebelum kita kenal hak sekurang-kurang. Sebab orang kita ni kalau kenal hak sekurang-kurang, maka dia beramal hak sekurang-kurang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa aqallu salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekurang-kurang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Adapun hak selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, hak tu sunat, tak wajib. Wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya kasiratun jiddan, dan dia mendatangkan sekalian sunat-sunat, dan sepatutnya wayang bagi, dan sepatutnya dia mendatangkan sekalian sunat-sunat. Dan ia sunat itu terlalu banyak. Semayang, sunat-sunat dalam semayang ni banyak dah. Antaranya akad tangan, baca doa iftitah. Ya, doa iftitah ni, ya ada doa iftitah hak kita baca, hak kita gabung dua. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi. Hak tu hak sempurna. Dia ada sekurang-kurang doa iftitah. Benda Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa situ? Ustaz, rekah doa rasa macam dok patut lah. Hak tengah-tengah boleh, hak tengah-tengah. Hak tu panjang doa, hak ni rekah doa, hak tengah-tengah dak. Bila lepas akad takbir Allahu akbar, terus baca wajjahtu wajhiya lillazi. Dak sebut Allahu akbar kabira. Terus wajjahtu wajhiya lillazi lalu. Ni hak pertengahan. Faham dah? Banyak lagi lah. Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca surah lepas Fatihah, lepas tu takbir intiqalat. Ni semua sunat-sunat yang banyak. Hak tu kita baca dalam kitab-kitab mutawalat lah. Kitab-kitab ikah ni kita tidak sebut. Wa yanbaghi igtina'u bil ikhlas wa huwa al-'amalu lillahi wahdahu, dan patutnya kita buat semua ni adalah ikhlas kerana Allah. Iaitu benda, apa itu ikhlas? Al-'amalu lillahi wahdahu. Wa amal kerana Allah semata-mata. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Iaitu Allah Ta'ala suruh kita buat ibadah ni benda ikhlas. Apa itu ikhlas? Buat ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanbaghi al-hudur, ni masuk dalam adab kita sembahyang. Ni start daripada wa yanbaghi, ini bukan rukun solat dah ni. Ini syarat kesempurnaan. Di sana kita ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat kesempurnaan.
Syarat kesempurnaan dia hudur. Apa itu hudur? Wa huwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'alun, iaitu dia tahu apa hak dia sebut dan apa hak dia lakukan. Tu hudur, di hadir diri dalam. Sekurang-kurangnya apa kita baca itu kita faham. Masya-Allah. Wal khusyu' wa huwa sukunul a'dha. Khusyuk iaitu benda tenang anggota. Sebab tu disebut dalam hadis, bukanlah orang yang khusyuk ni duduk semayang, duduk pegang janggut dia. Antara alamat khusyuk ni iaitu tenang anggota dia. Bukanlah duduk main susrah, duduk gerak, duduk garu. Faham? Wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati. Hati tu merasa diri dia menghadap depan Allah dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawaduk. Wa tadabburu bil qiraati wa tafahhumuha, dan tadabbur bacaannya dan memahami, memahami bacaannya, tadabbur dan memahami bacaan-bacaannya. Fa innama yataqabbalu Allahu minal salati biqadri al-hudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan itu setakat mana kita ini hadir hati dalam diri kita. Allah, kita minta Allah Subhanahu wa taala ni terimalah amalan kita. Sebab tu kena banyak doa pada Allah, banyak istighfar. Kalau kita pandang diri kita, amalan kita, masya-Allah, banyaknya kita kurang dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah taala ampun dosa kita semua. Allahumma amin. Wa yahrumu ar-riya'u fi as-salati wa ghairiha, dan haram riak dalam semayang. Dan bukan setakat dalam semayang je haram riak, luar semayang pun haram juga riak. Apa itu riak? Wa huwa al-'amalu li ajli an-nas, iaitu beramal kerana manusia. Nak suruh manusia tengok kita beramal, ni riak. Ya, kategori kami orang alim, orang beramal, nyakit paling besar pertama riak. Yang kedua takabbur, rasa diri lebih, pandang orang lain hina. Benda baca kitab Risalah Jami'ah ni, mereka ingat apa benda ni? Semayang sunat, tengok saya 100 rakaat. Takabbur, rasa diri lebih, pandang orang lain hina. Ujub, orang panggil ujub. Apa yang ujub? Syok sendiri. InsyaAllah aku ni ahli syurga dah, tahajud dah. Yang keempat hasad dengki, tengok orang lain lebih belajar, rasa nak hak ni penting. Kita penuntut ilmu, orang ada ilmu, orang belajar, orang beramal, kena jaga molek daripada empat sifat ni. Lebih-lebih lagi antara penyakit utamanya nak tunjuk kita pandai lah. Allah, moga-moga Allah Ta'ala ampun. Ni nasihat pada yang bercakap sendirilah ni, bukan sidang pendengar saja. Wa yubtilu salati, dan batal semayang. Ni nak terang pula perkara-perkara yang membatalkan semayang. Membatalkan semayang yang pertama, wa yubtilu salati al-kalamu amdan walau biharfaini. Batal semayang percakapan yang sengaja walaupun 2 huruf. Cakap kalau sengaja 2 huruf batal. Wa nasiyan in kasura, batal juga kalau banyak. Kalau terlupa banyak batal. Baik. Kalau sengaja 2 huruf batal walaupun tak beri faham. Adapun kalau terlupa banyak batal. Banyak tu banyak mana? Banyak ni kata para ulama, ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Imam Ramli kata banyak tu 6 patah perkataan. Imam Ibn Hajar kata 4 patah perkataan. Jelas. Baik. Tidak batal kalau 1 huruf. 1 huruf tak batal. Tapi ingat, syarat tak batal 1 huruf tadi 3 syarat. Syarat pertama tak batal 1 huruf. Yang pertama, dia bukanlah 1 huruf yang memberi faham. Sebab dalam bahasa Arab ni 1 huruf tapi beri faham. Contoh qi, ai, fi daripada wafat, ai daripada qi daripada wiqayah. Maksud tu tak boleh.
Walaupun satu huruf batal sebab bagi faham. Yang kedua batal juga kalau satu huruf yang dia ini qasak nak baca dua. Yang ketiga satu huruf yang ada mat. Sebab bila mat menandakan dua huruf lah. Faham? Inilah. Wa yubtiluha, dan juga batal al-amalul kathir, pergerakan yang banyak. Pergerakan yang banyak ni seperti mana? Kasalasatil khatawat, seperti 3 pergerakan. Gerak 3 kali secara berturut-turut batal. Tapi ingatlah anggota yang berat. Kalau anggota hak ringan, maka hak tu tak ada masalah. Ia mestilah pada anggota yang berat. Kalau anggota ringan, tak ada masalah. Baik, timbul masalah. Kalau dia syok perbuatan dia tadi banyak ke sikit? Maka dihukumkan sedikit, kata para ulama. Tak batas semayang dia. Ataupun dia syok berturut-turut tak? Maka kata ulama, dihukumkan tidak berturut-turut, tidak batal. Yalah dah. Dia bukan setakat 3 pergerakan daripada anggota berat saja. Anggota berat ni pun tangan, kaki. Ada pun anggota ringan, jari, tu tak batal. Ulama kata batal juga kalau kita buat pergerakan yang tidak selayaknya dalam semayang. Contoh mana? Dia pakai lopak. So depan kosong. Dia kata, kalau gerak ni takut jadi 3 pula. Dia pakai lopak tu. Hak tu kata ulama, walaupun satu pergerakan batal. Sebab apa? Kerana benda tu tidak selayaknya dilakukan dalam semayang. Sama juga kalau ia main-main. Dia semayang depan tabung. Orang letak sumbangan RM50. Dia pun akak best. Batal. Jelah. Jangan awak dah. Okey, sambung. Wal aklu wasyurbu, dan juga makan dan minum. Makan dan minum membatalkan sembahyang. Sebab kaedah ma abtala as-shaum abtala as-salah. Apa yang membatalkan puasa membatalkan solat. Jelah. Soalan boleh kita jawab ngelah. Soalan kita kupung ngelah. Sebab kalau anda jawab satu-satu, kita ni dah banyak dah ni. Sikit-sikit kita nak perhabis bab batas sembahyang. Solat jemaah dengan solat Jumaat dengan solat jemaah ni kita sambung esok lah. Kita sambung esok dah. Hari ni jadi banyak sikit. Banyak pada hura, bukan banyak pada baca. Tak apalah, bab penting pun. Kaedah apa yang membatalkan puasa membatalkan solat. Baik, timbul isu apa? Makan dan minum membatalkan solat. Makan hak mana? Kata ulama, dia ada 2 masalah. Sikit ke banyak? Kalau sengaja, sikit ke banyak, batal. Kalau terlupa, sikit dimaafkan. Banyak tak maaf. Tengah semayang, sepuyuk je makan. Nasi, ngak. Bini kata baik. Bukan mayang ke adik? Allah tak teringat. Sambung mula, batal. Sepuyuk oh. Tapi kalau sedikit, maaf. Sedikit contoh celah gigi, tak teringat. Tengah duduk, kuk telang. Tak sengaja. Maka tu tak batal. Dah sikit banyak tu nak ukur mana? Pada uruf. Pada uruf. Wankashiful aurah wankishaful aurati illam tustar halan, dan juga terbuka aurat sekiranya dia tidak tutup dengan segera. Inilah. Melainkan jadi kalau dia tak tutup, maka hukum dia batal. Tapi kalau nak tutup segera tadi, contoh terbuka aurat, menyebabkan kalau dia nak apa ni? Dia nak contoh gua ni. Dia bangun daripada tasyahud awal, kain dia tak sengaja. Jadi dia nak tutup segera. Bila nak tutup segera tu, nak turun lagi, nak akak lagi, kilah lagi. Maka menyebabkan berlaku 3 pergerakan. Maka waktu batal. Jelas dah. Wal wuku',
Dan juga jatuh wal wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Dan juga jatuh najis tulqa halan sekiranya tidak dihilangkan segera min ghairi hamlin tanpa dia menanggung. Jelas tak? Kalau najis tak dikering bolehlah ia stick. Kalau najis tak dibasuh dia kena buang lalu lah. Wa yubtiluha, dan batal juga sabqul imami bi ruknaini fi'liyaini. Batal juga kalau dia mendahulu imam dua rukun. Mendahului imam. Tu imam baca Fatihah lagi, dia rokok dah. Apa hukum semayang dia? Hukum dia semayang dia sah, tapi perbuatan itu haram. Sebab baru satu rukun. Tu imam baca Fatihah, dia rokok. Baik, sempurna dia hukum rokok, dok gi sebab dia dok qiyam gi. Maka perbuatan tu panggil dia haram. Tu imam baca Fatihah, ia i'tidal, haram. Batal tak gi? Dok batal gi sebab dok sempurna gi rukun i'tidal. Bila dia turun tadi untuk sujud, keadaan tu imam masih lagi baca Fatihah, dia turun melebihi qadar sekurang-kurang rokok. Nak tak? Sekurang-kurang rokok, maka batal semayang dia. Yalah, hak ni mendahului imam. Kalau dia mendahului pada close mind, maksudnya imam buka ni tahiyat akhir tapi dia macam dia bagi salam Dia kalau dia perbuatan tu haram. Wa kadza takhallufu, dan juga jika dia takhalluf bihima bi ghairi uzrin, ataupun dia bersalahan, yakni benda lambat daripada tu imam tanpa uzur. Lambat mana? Dia baca Fatihah, tu imam rokok dah, dia duk baca Fatihah lagi. Tu imam i'tidal, duk baca Fatihah lagi. Tu imam siapa je dahi di latar, dia ada beza sikit. Masalah kalau tu imam laju, waktu dahi tu imam siapa latar. Kalau dia laju melebihi sekurang-kurang rokok. Bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Sebab di sana ada uzur. Uzur mana? Uzur hak maaf 3 rukun panjang, iaitu pada masalah muafiq. Hak tu kena buka kitab Masbuk Muafiq yang lebih khusus. Kita tak urailah dalam ni. Wala tasihhu salah, dan tidak sah semayang khalfa kafirin, tidak sah semayang belakang orang kafir. Semayang belakang orang kafir tak sah. Semayang belakang orang kafir, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah sami velu, tak sah semayang. Tapi kalau belakang orang fasik, sah. Sujud nombor ekor tu imam. Pak keping, sah tak? Sah, tapi makruh. Tidak sah semayang belakang orang kafir. Wa imra'atin wa khunsa, tak sah juga orang lelaki belakang semayang belakang orang puan ataupun orang khunsa. Ya gini, orang lelaki semayang belakang orang lelaki sah. Orang lelaki semayang belakang orang lelaki sah. Yang kedua, orang puan semayang belakang orang lelaki sah. Yang ketiga, orang puan semayang belakang orang puan sah. Yang keempat, perempuan semayang belakang khunsa sah. Ni 4 keadaan hak sah. Hak tak sah, orang lelaki semayang belakang orang puan tak sah. Orang lelaki semayang belakang khunsa tak sah. Yang keempat, khunsa semayang belakang khunsa tak sah. Lagi. Khunsa ikut semayang puan tak sah. Jadi segi ada 5. Boleh tengok lagi tak Safinatun Najah. Ini terlupa dah. Jelas dah. Faslun salatul jumu'ah wal jamaah. Ni kita sambung soal. Kita kumpul soalan dulu. Sila tulis soalan hak mana hak nak tanya soalan. Kita jawab soalan hak terkumpul kemarin dulu. Tak ada. Ada dalam ni. Soalan deh. Soalan yang pertama. Baik. Soalan yang pertama. Sekejap. Ni cari soalan dulu. Kita WhatsApp kan? Soalan yang pertama, soalan. Kalaulah seorang tu sampai had syahwat.
adakah solat batal wuduk kedua-duanya atau salah seorang sahaja atau kedua-duanya? Dia gini, syarat untuk batal mestilah kedua-duanya sampai dewasa, yakni sampai had syahwat. Kalau seorang dia besar, seorang kecil, tak batal lah. Tak batal belaka dua-dua. Yalah. Soalan yang keseterusnya, Pusat Pengajian Darul Ihsan. Minta Ustaz syarah maksud dewasa bagi lelaki dan perempuan yang boleh membatalkan wuduk bila sentuh. Ya gini, kalau buka dalam kitab Kashfatus Sajjah, Syekh Nawawi Jawi sebut mana, iaitu hak syahwat bagi orang puan, iaitu kalaulah orang lelaki tengok dia, orang lelaki kenang dah nak buat bini. Maknanya layak dah nak buat bini dengan tubuh badan. Ia tak syarat balik. Kalau kita macam budak, kalau kita orang Malaysia, umur 8 tahun, 9 tahun, beringuh lagi. Tapi kalau kita tengok orang agak 8 tahun, 9 tahun, boleh dah nak buat bini. Maka hak tu kira sampai hak syahwat. Tak syarat balik. Tak syarat balik. Adapun kalau lelaki kemaluan dia boleh jadi kerah dengan sebab syahwat. Jelas dah. Soalan yang keseterusnya, batal wuduk jika sentuh kemaluan. Adakah ada pengecualian bagi yang tersentuh tanpa sengaja? Tak ada. Sentuh sengaja ke tak sengaja, apabila sentuh tak ada kemaluan dengan tapak tangan, batal. Soalan yang terakhir dalam wasa'ana. Dalam wasa'ana, berkenaan mahram disebabkan akad nikah, iaitu ibu ataupun bapa mertua, adakah mereka ini masih dikira mahram sekalipun telah bercerai dengan isteri ataupun salah seorang? Ya gini, mahram hak 14 nak sebut kemarin. 5 sebab keturunan, 5 sebab susuan, 4 sebab perkahwinan. Ini dipanggil mahram mu'abbad. Mahram selama-lamanya. Cerai ke mati ke, mahram selama-lamanya. Mak tua, mahram selama-lamanya. Walaupun cerai, walaupun bini kita mati. Bukan bini kita lah, bini orang lain. Cerai ke mati ke, kekal mahram. Jelas. Dia di sana ada mahram mu'abbad. Di sana ada dipanggil mahram mahram mu'abbad. Yang kedua muba'ad. Mahram muba'ad ni iaitu mahram seketika. Maksud mana? Bini orang mahram. Apa maksud mahram? Mahram ni orang hak haram kita kahwin. Muba'ad seketika, muba'ad selama-lama. Muba'ad antaranya bini orang haram, orang puan dalam iddah haram, orang ketika tengah haji tak boleh kahwin. Ini sebahagian lah. Boleh tengok dalam kitab-kitab mutawal. Tapi 14 kita sebut kemarin, itu dipanggil mahram mu'abbad selama-lamanya. Ada soalan lagi? Si baca soalan. Boleh tak Ustaz beri contoh percakapan bahasa Melayu yang membatalkan solat? Batal. Batal. Tapi kalau tak sengaja, contoh, Tok tengah sembahyang, cucu Tok ni bahasa Terengganu. Nenek. Nenek tengah sembahyang, jadi cucu pun mari duduk sebelah, cak awak ke Tok orang pun setok tu, tak sengaja. Okey, baru sepatah dak batal. Tapi kalau sengaja nak marah ke cucu, maka batal. Faham? Soalan seterusnya. Nak tanya berkenaan bacaan wajib dalam solat. Tak erti nak kabarkannya. Sah tak kalau baca dengan suara bisikan? Ya, suara bisikan, suara yang didengar oleh telinga sendiri. Yakni benda baca qada bismillahirrahmanirrahim. Telinga dengar. Kalau baca dalam hati, hak tu dak dipanggil suara sendiri. Faham? Dia mesti suara yang dilafazkan. Bisik tak apa, tapi dengar. Yakni dilafazkan dengan lidah. Bukan maksud bisik yang dicakap dalam hati. Faham dah? Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Untuk perkara yang lupa, pada perkara yang dilarang, makruh dan haram, atau perkara yang dikira bukan perkara penting, sebab dalam Yaqut Nafi baru contoh main bola sebab
sehingga terlupa solat dikira tidak ma'zur. Boleh dikira perkara mubahkan. Tapi dalam rajak tambih. Dia gini, perkara yang dikira dimaafkan, dikira ma'zur tadi tu, kerana tu adalah perkara yang haram dan makruh. Perkara haram tak apa. Sebab apa dalam kitab Yaqut Nafis sebut bola ni tidak ma'zur? Sebab ulama khilaf. Bola ni makruh ke harus? Jangan marah sahabat-sahabat aku main futsal. Ni sebut hukum. Soalan yang keseterusnya, kalau dia tahu imam tu Hanafi dan memang pasti imam tak baca bismillah, boleh lagi ke dia takdir? Boleh jadi. Sebab apa? Dia tak wajib baca bismillah. Tapi dia baca tak? Boleh jadi dia baca. Baca. Tak masalah. Takdir. Anggota sujud tentang sentuh kaki. Bagaimana kalau kasut tu macam mana? Sah, tak ada masalah kasut. Sedawa kira hukum macam mana? Sedawa ikhwan. Oh, sedawa. Sedawa sebab ada sedawa yang boleh disengajakan. Hak tu doa sebab sengaja. Melainkan uzur. Jika stocking perempuan koyok sedikit masa solat, batal tak solat? Kalaulah koyok siapa nampak warna aurat, maka waktu tak sah. Nampak kulit aurat, waktu tak sah. Allah alam. Kalau angkat tangan selepas bangun dari rakaat pertama atau ketiga, adakah batal solat ni? Tidak batal. Tak ada masalah. Dikira masih lagi perbuatan solat. Ada soalan lagi? Ada tak? Ada. Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita sambung esok hari bab solat Jumaat dan solat jemaah. Insya-Allah kalau anda duduk takdir duduk tengok-tengok ni, kita akan khatam selewat-lewatnya hari Khamis ni insya-Allah. Kita target khatam hari Khamis ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Kalau ada soalan lagi, KG pihak pentadbiran Darul Ihsan akan post tempat untuk bertanya. Boleh tulis soalan-soalan di situ kalau tak sempat untuk bertanya ketika ni. Wallahu a'lam.